Mana ada lebih istimewa daripada Quran ni? Hak wahyu kepada Nabi kita kan Quran. Seperti mana yang diwahyu kepada Nabi Nuh? Kalau nak kira kaedah tadi kan lebih hak Nabi Nuh lah. Tidak nak ayat tu. Tidak nak ayat lebih hak mana kurang ada. Nak ayat dari segi wahyu tu semuanya daripada Allah. Allah beri kepada Nabi Nuh, hak ni beri kepada Muhammad. Dari segi tu. Dari segi wahyu tu daripada Allah. Bukan nak ayat dari segi nilai dia. Dari segi hak mana lebih hak mana kurang, tidak nak ayat tu. Serupa juga di sini. Dari segi selawat tu, dari segi mutu selawat tu, nilai dia setara mana, tidak nak ayat tu. Ada juga yang mengatakan kaf ni ta'lil. Kaf kama sallaita, bukan makna seperti, kerana, dengan makna kerana. Ya Allah, engkau selawatlah kepada Muhammad kerana engkau telah berselawat kepada Ibrahim. Engkau berkatilah Muhammad kerana engkau telah berkati Nabi Ibrahim. Jadi sebab Nabi kita ni kan serupa dengan Nabi Ibrahim dari segi perjuangan dia, kerja dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati Nabi Ibrahim, telah merahmati Nabi Ibrahim, begitulah juga sebab tu ada juga pada Nabi Muhammad ini, untuk mendapat selawat dan untuk mendapat keberkatan daripada Allah. Sebab itu sama-sama ada. Itu kaf di sini dengan makna ta'lil, kerana. Ada pula yang nak kata tasbih ni, macam-macam lah pendapat itu. Jadi kita tidak nak baca semualah. Tidak nak baca semua. Jadi macam-macam pendapat tu. Gitulah. Jadi hak moleknya hak tadi. Hak tadi iaitu hak serupa dengan dari segi asal dia tu, bukan dari segi qadar. Bukan dari segi qadar, dia tidak nak bahas dari segi tu. Lepas tu yang dikatakan Ibrahim, apa sebut Ibrahim dan keluarga Ibrahim, tidak hak lain. Yang pertama, kerana nabi-nabi lain ni setengah-setengahnya dipertikaikan, tidak diterima oleh setengah-setengah kalangan. Misalnya Nabi Isa, orang Yahudi tak terima, orang Kristian terima. Orang Yahudi siapa nak bunuh dia. Memang orang Yahudi tak terima apa Injil itu. Injil yang dia terima Taurat saja. Hak terima Nabi Isa ni pun Yahudi juga. Tapi hak maksud kita Yahudi tu agama. Bangsa tu bangsa Yahudi juga. Tu agama Yahudi tak terima. Injil Nabi Isa tak terima, bahkan dia nak bunuh. Dia kata macam-macam, Nabi Isa ni anak zina lah, macam-macam. Dia kata. Makna dia tak terima. Begitu juga orang-orang Yahudi tak terima misalnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dia tidak terima sebagai nabi, dia terima sebagai raja di kalangan pokok dia, pemerintah, ahli politik di kalangan pokok dia. Tapi Nabi Ibrahim semua agama mana pun terima. Jadi maksudnya Nabi kita ni sifat dia lagu tu juga. Dia kehendaki minta dengan Tuhan tu biar semua kalangan boleh terima. Semua kalangan boleh terima. Dan kita perhati memanglah begitu. Sebab itu semua bangsa, walaupun dia ada kebanyakan bangsa tu beragama ni, tapi dia ada juga bangsa tu agama Islam. Ada juga. Hatta Yahudi sekalipun. Bani Israel lah kita kata, Bani Israel sekalipun. Daripada zaman Nabi SAW lagi sudah ramai dah hak masuk Islam. Apa lagi hak kemudian? Itu satu. Yang kedua, kerana banyak persamaan di antara ajaran Nabi kita dengan Nabi Ibrahim. Bahkan boleh dikatakan asasnya diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Sebab itulah dalam Quran disebutkan Allah SWT perintah Nabi kita, anittabi' millata Ibrahim hanifa, kamu ikut millah Ibrahim yang betul, yang lurus itu. Maknanya dari segi ajaran tauhid dan lain-lain, ajaran Nabi Ibrahim itu banyak persamaannya. Dan hak Nabi SAW duduk buat ni, kebanyakan ibadat dia ni asalnya berpunca daripada Nabi Ibrahim. Termasuklah ibadat haji, gotuga ni, semuanya daripada Nabi Ibrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibrahim dan keluarga Ibrahim, menunjukkan keluarga Ibrahim tu, dalam keluarga dia tu walaupun ada juga anak cucu dia tu hak tak molek, tapi berapa ramai hak molek-molek, berapa ramai hak molek-molek, bahkan jadi nabi.
Selepas Nabi kita tak ada Nabi, tetapi orang-orang kalau kita perhati dalam sejarah keturunan Nabi SAW memang banyak peranan dia dalam umat ni. Kalau kita perhati ulama-ulama, pejuang-pejuang, dia ada silsilah sampai kepada Nabi SAW. Jadi dari segi itu ada persamaan. Itu sebab dikatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu sebab. Jadi hak lain-lain itu lebih kurang. Hak lain-lain itu lebih kurang. Ada rekah, ada panjang, ada sebut ni, ada tak ada sebut ni, lafaz ini, itu saja bezanya. Hak lain-lain itu sama. Lepas tu ada juga yang sebut Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi, sebut azwajihi wa dhurriyyatihi, dan zuriatnya. Ada juga. Boleh juga kalau nak buat lagu tu, nak baca lagu tu pun boleh juga. Boleh belaka lah. Boleh belaka. Lepas tu ada sebut fil alamin innaka hamidum majid. Fil alamin itu pun ada juga di dalam hadis, ada juga. Jadi kita nak pakai mana-mana boleh, tak ada masalah tu. Lepas tu ada juga yang menyebutkan salli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Nabi al-ummi boleh juga, kalau lagu tu pun boleh juga. Nabi ummi. Jadi kalau sebut Nabi al-ummi, al-ummi itu disebutkan di dalam Quran pun salah satu sifat Nabi kita. Cumanya tentang makna ummi itu berbeza-beza pendapat ulamanya. Ada yang mengatakan ummi itu maknanya tak tahu baca, tak tahu menulis. Ada yang mengatakan ummi itu dengan makna ummil qura. Ummil qura maknanya orang penduduk Mekah. Penduduk Mekah. Jadi orang panggil ummi. Ummiyin itu mana? Penduduk Mekah. Ada yang mengatakan ummi itu maksudnya ialah bukan ada pengetahuan tentang kitab-kitab ahli kitab. Sehingga orang-orang Yahudi sendiri pun tak erti tentang kitab tu dipanggil ummi juga dalam istilah Quran, dalam Quran. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab. Ada di antara mereka itu ni pokok Yahudi ni ummi. Jadi ummi itu mana kan dalam Quran itu sendiri kata la ya'lamuna al-kitab, tak erti kitab. Tak erti kitab agama. Jadi bukan ummi ni mana khusus dengan Nabi kita ataupun orang Arab saja tak erti baca, bukan gitu. Di sini maksudnya walaupun erti baca pun tapi tak erti tentang kitab daripada langit ni, tak erti. Tak ada punca dia. Sebab memanglah kalau orang Arab memang tak ada lah Nabi sebelum daripada Nabi kita. Ada pun lah Nabi Ismail dulu, lama. Lepas pada tu tak ada. Tidak serupa orang-orang Yahudi. Walaupun bagaimanapun dalam Quran disebutkan ummi itu bukan untuk orang Arab saja. Untuk orang Yahudi sendiri pun, walaupun mereka tu pandai menulis tapi tak tahu tentang kitab agama, dia panggil ummi juga. Hak itulah hak lebih sahihnya. Hak tu lebih sahih. Bukan makna tak erti baca, tak erti menulis. Kalau tak erti baca, tak erti menulis, makna tak erti baca belaka lah. Sebab diutuskan Nabi itu kepada ummiyin. Jadi Sayyidina Umar kata tak erti menulis kah? Sayyidina Umar tak erti menulis, tidak diutus untuk dia. Kata kau diutus untuk hak buta huruf saja. Jadi dengan sebab itu tak kena tu kata lagu tu. Bahkan hak sebetulnya orang Arab sudah ramai dah pandai menulisnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, apa faedah digantung syair sab'ul mu'allaqat ke apa di dekat Kaabah tu, gantung ke dia tulis itu. Kalau dah buta huruf belakang, tak ada faedah. Jadi istilah ummi ni perlu kita faham. Kebanyakan orang dia kata ummi ni buta huruf satu maknanya, padahal makna banyak lagi. Kita nak beri makna yang tepat untuk ada dalam hadis dalam Quran ni, kena tengok Quran ada hadis lah.
Sedangkan kita tengok dalam Quran sendiri, untuk orang Yahudi hak reti baca, reti menulis tu dipanggil ummi juga. Cuma dipanggil ummi tu la ya'lamuna al-kitab. Dia tak tahu kitab. Kitab tu maksud kitab agama. Jadi ummi di sini suatu kelebihan, bukan satu kekurangan. Satu kelebihan ni, bukan satu kekurangan. Kalau satu kekurangan sebut ke dia, orang tak sebut benda kurang sekali dengan hak lebih. Misalnya kita kata dia tu comel, juru, goni-goni, kedeku, lepas tu molek kau sebut sekali. Takkanlah lagu tu buta huruf ni tak molek bangsa mana pun tak molek. Sebab itulah Nabi SAW mana tak erti menulis, sahabat tu dia ajar, dia suruh menulis. Pasal tak molek, sifat tu kurang. Jadi kalau kita pakai ummi ni dengan makna buta huruf, maknanya kita mengatakan Nabi itu ada kurang. Ada kurang. Cuma setengah orang dia kata tidak jadi kurang, walaupun dia tak erti baca, tak erti menulis, dia pandai lebih pada orang lain lagi. Dia orang kata itulah. Masalahnya bukan Nabi sahaja yang dikatakan buta hurufnya, orang lain-lain pun ramai lagi tu buta huruf juga. Buta huruf juga. Tapi tidak apa namanya kita kata hak kita kata apa Nabi SAW tahu baca, tahu menulis ke apa ni, bukan maknanya dengan belajar. Bukan dengan belajar, dia tahu sendiri. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala beri wahyu kepada dia, dia boleh baca. Sebelum pada itu tak belajar mana-mana. Semua orang tahu. Tak masuk sekolah, tak belajar supaya orang lain-lain. Itu satu kelebihan juga, mukjizat juga. Mukjizat juga. Daripada kita mengatakan dia terus tak tahu. Sebab itulah dalam Quran disebut, "Ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun." Dulu mu tak baca kitab. Min qablihi, sebelumnya. Nya tu sebelum mana? Sebelumnya. Dulu mu tak baca kitab, dah tak tulis apa-apa kitab. Sebelumnya tu nya tu gan. Sebelum dapat wahyu lah. Maknanya selepas tu boleh lah. Kalau tidak, apa faedah makna sebelumnya? Apa faedah? Dengan sebab itu kita kata ummi di sini tidak dengan makna buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis, tidak. Ada pun sahabat-sahabat yang lain dia seperti orang lain, memang belajar membaca dan menulis tu, belajar seperti orang ramai. Nabi kita tidak gitu. Dia boleh tahu membaca, tahu menulis, lebih molek lagi daripada hak lain berdasarkan mukjizat dia. Sebab tu adalah riwayat seterusnya ada sebut salli ala Muhammad an-nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati. Boleh juga lagu ni pun boleh juga. Boleh berlaku. Boleh pilih hak mana-mana. Cuma ada dua perkara di sini sebagai tambahan. Sebagai tambahan dalam kitab syarah ni pun dia ada dua perkara. Yang pertama, bolehkah kita nak sebut warhamhu, Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad warhamhu misalnya, bolehkah kita kata gitu? Ataupun watarahamhu, bolehkah tidak? Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kita nak tambah sayyidina ni, bolehkah tidak? Setara mana kedudukan? Itu dua perkara. Jadi yang pertama, masalah tarahum, khilaf ulama. Ada yang mengatakan tak boleh. Warham, tak boleh kata warham Muhammadan, ataupun taraham Muhammadan, tak boleh. Tapi ada juga ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan tidak makruh, tak apa, boleh kata lagu tu. Nak tambah, boleh, dia kata. Dalam Durrul Mukhtar, kitab fiqh Hanafi, dia kata wasahha adamu karahati tarahum. Dah sah, mana tidak makruh kalau tarahum. Kata warhamhu, maknanya rahmatilah dia dengan lafaz tu. Qala Syami berkata, syarih kepada kitab Durrul Mukhtar. Jadi maksud dia, kata dia, lam yasihha nadbuhu li adami thubutihi fi salati tasyahhud. Dia kata tidak sah, maknanya molek kata lagu tu. Pasal apa? Sebab tidak sabit dalam mana-mana hadis hak sebut tentang selawat ni, dalam tasyahud ni tak ada sebut tu.
Sebab itu dalam syarah mulia dia sebut lagi ni. Qala fil faid wal aula tarkuhu